يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Surat 28. عن الحسن قال نظر عمر بن الخطاب إلى الشاب فقال يا شاب إن وقيت شر ثلاث فقد وقيت شر الشباب إن وقيت شر لب لسانك وذبذب فرجك وقبض بطنك. Hasan berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat pemuda, maka ia berkata, hai pemuda, jika engkau dapat menjaga bahaya tiga macam, maka engkau terhindar daripada bahaya kepemudaan kamu. Sayyidina Umar kata, kalau kamu dapat jaga tiga benda, maka selamatlah pemuda kamu, selamatlah kepemudaan kamu. Pertama sekali, jika engkau menjaga bahaya lidahmu dan kemaluanmu dan perut. Jadi untuk orang muda ni, Sayyidina Umar kata dapat jaga tiga ni, maka selamatlah dia kepuasan orang muda. Orang muda ni dia buat dia kat situ. Pertamanya lidah. Dia mungkin dia pun tak fikir dia tu akan mati ke muda, tak lama lagi akan mati. Dia tak fikir. Orang yang tak fikir mati ni, dia banyak benda dia tak jaga. Maknanya di sini kalau kita tengok pada ayat ni, maknanya orang tua ni dia berhati-hati sikit, sebab orang tua sendiri dia pun rasa tak lama dah dia nak pergi. Jadi kalau sekiranya dia jaga semuanya ini, maka tak heran sebab dia pun rasa tak lama dah nanti. Ya. Lidah dia pun tak lagi dah nak merepek, nak meletih. Ya dah. Pasal apa lidah dia dah turun. Kemaluan dia ataupun nafsu seks dia, pertama sekali dia pun dah nak pergi. Yang kedua, dia pun dah tak larat. Kalau larat boleh jadi dia tak ada jaga juga. Nombor tiga, perut. Orang tua mungkin orang panggil jaga perut dia, tak payah pesan tak apa. Pasal apa dia? Pertama sekali dia pun tak ada selera dalam makan, selera makan juga. Yang kedua, dia pun dah fikir darah tinggi, kencing manis, semua nombor jantung tu belakang. Jadi dengan sebab itu dia kontrol makan. Tetapi orang muda ni darah tinggi tak ada lagi, kencing manis pun tak ada. Maka kalau tak pesan macam ni, maka mungkin perut dia tak jaga. Dia akan makan ikut suka hati dia, tanpa kawal. Begitu juga orang muda, maknanya seks dia kuat. Jadi kena pesan, kemaluan kena jaga. Kemudian lidah pun kena jaga. Luqman al-Hakim, seorang hamba sahaya daripada Habasyah, Ethiopia. Dan pertama yang nampak dari hikmahnya, Luqman al-Hakim yang ada dalam, yang disebut dalam banyak kitab nama dia. Pertama yang nampak dari hikmah
terjemahnya, iaitu ketika majikannya menyuruhnya menyembelih kambing. Jadi bos ataupun majikan suruh dia sembelih kambing dan minta kepadanya supaya diberikan kepadanya sebaik-baik apa yang ada di kambing. Maka ia menghidangkan kepada majikan hati dan lidah. Luqmanul Hakim ni dia namanya dia bekerja dengan majikan dia. Maka majikan dia kata, ini sembelih kambing dan tolong hidang paling bagus ke yang ada pada tubuh badan kambing, ambil yang paling bagus ke. Apa dia? Batang pinang ke, peha ke, ataupun jambok dia ke. Kau fikir sendiri, bahagian mana yang paling bagus ke? Waktu kau hidang tak masa-masa hidang. Itu dia punya majikan dia kata. Maka Luqmanul Hakim ni dia hidang kepada majikan dia itu hati dan lidah. Lidah ni saya perhati tak semua orang boleh makan. Ya tak, lidah lembu ke, lidah apa tu, kambing ke. Jadi lidah ni biasa orang buang, sebahagiannya orang buang. Ada setengah orang tu dimakan. Tapi kalau di offer, ditawarkan kepada dah sembelih lembu apa, siapa nak lidah? Tak ada yang bubut dah. Tak ada bubut sebab mungkin geli ke benda. Tetapi Luqmanul Hakim ni dia hidang hati dengan lidah. Kemudian di hari lain disuruh sembelih kambing itu dan diminta supaya hidang apa yang paling buruk sekali, yang paling busuk daripada bahagian kambing. Dia punya majikan dia kata, okey, hari ni aku nak makan yang paling buruk sekali, yang paling busuk, yang paling tak guna. Maka dihidangkan hati dan lidah. Mari sama juga, bahagian yang sama. Majikan dia kata apa nak yang paling baik sekali, lidah dengan hati. Kemudian nak yang paling buruk sekali, yang paling tak elok sekali, lidah dengan hati juga dia. Maka timbul satu persoalan. Baik, maka ditanya oleh majikan, saya minta yang terbaik, maka kau hidangkan lidah dan hati. Dan kini saya minta yang paling busuk dari anggota kambing, maka kau hidangkan juga hati dengan lidah. Jawab Luqman, di dalam badan tidak ada yang lebih baik daripada kedua anggota. Jika baik, dan tidak ada yang lebih busuk jika rosak dan busuk. Dua hati ni, dua benda ni kita jaga, lidah dengan hati. Semalam saya ada hati satu majlis. Ada satu orang, betul lah namanya ada India. Dua-dua ni baik. Dua ni baik. Ini saya kenal lah, dua-dua ni kenal. Tapi satu orang ni dia terlepas cakap. Dan seorang lagi yang kawan dia ni sudah marah. Saya tak faham bahasa dia, tapi saya dengar dia sebut nama dia. Lepas tu saya kata, apa yang disebut? Ada lagi disebut sikit. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, terlepas cakap je, kawan dia tadi, yang kawan rapat tadi, nak marah, nak tumbuk. Sampai jadi kes-kes. Dan saya tanya lah apa benda. Dia adalah cakap, tapi benda tu simple je. Tapi kawan tu perasan. Jadi nak ceritanya, mulut tidak. Lidah kalau tak dijaga, rosak. Dia boleh mengguru hara orang. Begitu juga hati. Kadang-kadang lidah pun dia bercakap lagu tu bagi daripada hati. Hati ni mungkin ada iri hati ke, cemburu ke, dengki ke, ataupun jealous ke, ataupun sangka buruk. Bila mari sangka buruk, mulalah lontar. Bila lontar, kawan tu pun terasa. Benda ni tak itu sangat, tapi terasa, maka kecoh. Jadi ini yang dikatakan peranan hati. Kalau dijaga baik-baik, maka dia akan menyebabkan hati itu baik, lidah pun baik. Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Muaz berkata, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Maka Nabi SAW menunjuk lidahnya, yang dijagalah lidah. Nampaknya Muaz menganggap itu remeh. Bila nak hantar ke Yaman, Muaz bin
Nabi nak hantar ke Yaman sebagai utusan ke sana untuk jaga orang di Yaman. Maka Muaz ni minta nasihat pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku ni lagi jauh, ya tak? Lepas ni mungkin lambat ataupun lama lah tak jumpa kau ni, tempoh yang lama kan. Kalau ada urusan pun orang panggil nak pergi, nak ulang alik tu, maknanya dan apa ni memakan masa sekolah 2 kan? Bukan yang kita terbang dulu kan. Jadi kalau boleh nasihatkan, Nabi kata jaga juga. Jadi Muaz ni dia berasa benda tu orang panggil kecil ya. Macam kita orang bagi nasihat jaga lidah, dia rasa kecil kan? Benda tu simple, tetapi benda tu yang merosakkan kita semua. Maka berkata, ya Nabi Allah, nasihatilah aku. Dia tekan Nabi. Nabi kata, celaka kau. Boleh sedikit. Ini dia orang panggil kadang-kadang untuk guru ni tuan-tuan. Untuk guru yang bertaraf pergaulan. Kadang-kadang jangan sampai dia terlepas cakap. Dan jangan kita kata, tu guru bercakap betul juga. Bila dia cakap, maknanya habis. Dia tak boleh tahan. Benda tu dia fikir patut cakap. Itu dia punya. Sebab tu untuk guru pondok ni kita tengok lagu tu, jaga. Tapi jangan buat benda satu benda yang dikira. Jangan sampai aku cakap terlepas. Nabi ni celaka kau. Kau minta nasihat, aku bagi nasihat. Lepas tu kau tanya aku soal, maknanya nasihat yang aku bagi tu tak betul. Celaka kau kata. Apakah kau kira orang-orang akan terjerumus dalam neraka jahanam itu kerana muka dia? Nabi kata, apakah orang masuk dalam neraka itu kerana muka dia? Kerana kaki dia kau? Maka Nabi kata, tidak lain disebabkan lidah. Lidah itulah yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Sama ada dia tak jaga lidah tu dia sakitkan hati orang, ataupun dia tak jaga lidah tu kerana menghina Islam tu. Macam yang saya sebut selalu cakap sebut ni, maknanya menyebabkan dia murtad. Nampak? Bukan punya perubatan mata. Mata tengok benda haram, tengok perempuan, tengok aurat dia ke benda, tengok dia tak jadi kafir. Yang menyebabkan jadi murtad kafir itu mulut dia tidak. Rasa nak hina Islam, nak hina hukum Islam ke benda. Tidak. Tuan-tuan nak pergi ke tempat toko, nak pergi, tak ada masalah nak masuk tempat gereja. Saya pun ada masuk gereja. Ada satu ketika tu yang ada isu gereja, kita pergi lah menimba hubungan dengan apa tu, pengurusi gereja. Tak ada apa. Tapi kita tidak mengiyakan agama kita. Kita pun tidak melakukan aktiviti pergerakan yang menunjukkan sembahan terhadap apa yang kita sembah pun. Tetapi lidah ni tuan-tuan, cakap sikit, hina sikit. Tak payah hina apa ni. Sunnah Nabi, sunnah ni. Buat apa-apa, dia tak buat tak apa. Hina saja, murtad. Jadi sebab tu Nabi kata, man kasura kalam, kasura sabar. Wa man kasura malu, kasura ismu, wa man sa'a khuluqu, adzaba nafsa. Hasan Basri kata, siapa yang banyak bercakap, banyaklah salahnya. Dan siapa yang banyak hartanya, banyak dosa. Banyak harta, kita pun tak tahu bagi banyak harta. Kadang-kadang orang mereka sendiri pun kadang-kadang ada lah yang tak benar. Bagi tak sempurna ke. Kalau kontraktor pula maknanya orang minta grade A, dia bagi grade B, dia umpamalah contoh. Dia tak tipu dah. Cuma kebetulan cari-cari tak ada grade A contoh tadi. Tak ada, dia tak apalah, pakailah sebatang 2 besi ataupun lain-lain, tukar grade A. Jadi siapa yang banyak harta, banyak salah. Macam mana dosa dia? Macam mana nak bersih harta? Derma. Dan derma ni macam pokok yang mana kita tengok tengah-tengah di buah tu. Orang tua dulu lah saya tengok, kita pun pelik kan. Buah elok dia digunting. Digunting. Rupa-rupanya nak suruh lebat lagi. Yang ini pun sama dengan harta. Gunting harta tu buat apa mana? Kita pun tak tahulah apa mana bagian dari itu.
Kira serah pada Tuhan, nanti aku nak bagi derma, nak bagi zakat kan. Dengan cara itulah dia akan melebat dan menjadikan harta kita berkah dan dimuliakan oleh Allah. Dan kita pun tak sebagaimana ni nak menghabiskan harta tu untuk pada jalan itu. Kita sentiasa fikir jalan itu. Baik. Dan siapa yang buruk akhlaknya menyiksa dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Allahumma Allahumma ja'alna minal muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam.